Pelajaran daripada apa yang disampaikan, terutama kepada diri penyampai sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yudrikni ولا تدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب أو كما قال." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat pendek. Yang ulama-ulama memuatkan hadis ini biasanya di dalam bab asyratus sa'ah, alamat-alamat dekatnya dengan kiamat. Maksudnya, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak sempat, dan kamu juga wahai para sahabatku tidak sempat dengan satu zaman di mana zaman itu ulama-ulama tidak diikut, dan orang-orang yang baik tidak dimalukan mereka itu. Orang-orang yang ada pada zaman itu, hati mereka itu jahat, dan mulut-mulut mereka itu manis. Kita bimbang kita sekarang ini berada pada zaman yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadis tersebut. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, memang ulama-ulama tidak dipedulikan, kerana orang lebih suka dengar orang jahil daripada dengar orang alim. Orang tak malu dengan orang saleh, orang malu dengan orang yang ada kuasa dan ada harta. Kita bimbang kita sekarang berada dalam zaman tersebut. Dan kemungkinan besar memang kita telah berada pada zaman itu. Kerana kebelakangan ini, kita lihat itulah yang terjadi. Sepatutnya ulama-ulama ini kita ikut, tetapi tidak dipeduli, tidak diikut akan ulama. Sehingga Nabi SAW menyebut tadi, la yuttaba'u fihi al-alim, tidak diikut pada zaman itu orang alim. Yang berlaku sekarang itulah yang kita boleh lihat di depan mata kita. Orang alim tak ada orang nak ikut. Kalau ikut, minoriti, sedikit daripada mereka itu. Tujuan ulama ini bukanlah nak menyusahkan manusia. Ulama ini menyambung tugas para nabi. Apa dia tugas? Mengajak manusia supaya mentaati Allah dan Rasul, mentaati Tuhan yang menciptakan manusia. Maksud hadis ini, orang tak ikut ulama, orang ikut orang jahil. Dan yang berlaku sekarang memang orang ikut orang jahil. Ulama tidak dipedulikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Tujuan ulama-ulama ini ialah supaya nak memberi amaran kepada masyarakat, kepada orang awam, memberi ingatan, memberi pesanan, memberi tazkirah, peringatan, supaya manusia ini tidak lari daripada mentaati Allah, tidak menyeleweng daripada garis-garis agama. Itu tugas ulama. Jadi ikut ulama maknanya orang itu mahu kepada keselamatan. Tidak mahu ikut ulama, orang ini nak kepada kerosakan. Kerana ulama mengajak kepada benda yang baik, kepada maslahah. Tetapi kejahilan mengatasi akan ilmu pada akhir zaman, sehingga dikatakan qalilun ulama'uhu wa katsirun juhala'uhu, ramai yang
bodoh, yang jahil, yang pandai-pandainya sedikit pada akhir zaman. Itulah sebabnya. Natijahnya orang yang tolak ulama, orang itu tolak Islam. Orang yang ikut ulama, orang tu ikut Islam. Maka kalau orang Islam tolak Islam, tak jadi Islam lah. Kerana ulama yang mengajak mereka supaya membetulkan keadaan daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu. Maka orang yang selamat, orang yang mengikut jejak langkah para ulama, yang mendengar nasihat mereka itu. Jadi sepatutnya ulama diikut, bukan untuk ditinggalkan. Ulama tidak suruh manusia buang harta. Ulama tidak suruh manusia ni berhenti kerja. Ulama tidak suruh manusia ni bakar habis harta benda, kereta-kereta dah. Dia hanya menasihati manusia supaya tidak terpesong, tidak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mendapat azab Allah pada hari akhirat nanti. Maka manusia yang bodoh saja yang menolak tazkirah, pesanan-pesanan daripada ulama, yang menjauhkan diri daripada majlis-majlis ulama, majlis-majlis ilmu. Memang hakikat kita dah rapat dah. Kerana akhir zaman ini perubahan mesti berlaku. Janji-janji Nabi adalah benar. Akhir zaman orang akan menjauhi daripada perkara yang benar. Termasuk yang benar itu lidah para ulama. Orang akan membenarkan para pendusta. Inilah zaman yang disebut oleh Imam Tabarani dalam sebuah hadis. Yukazzabu bihi as-sadiq. Zaman di mana orang yang bercakap benar, orang mendustakan dia. Yang cakap betul ayat Quran tak mau pakai. Yang cakap nafsu orang ikut. Inilah zaman dia yang ada di depan kita sekarang ini. Tolak ulama maknanya tolak Islam. Tidak ikut ulama maknanya ikut syaitan. Kerana ulama mengajak kepada Islam, syaitan mengajak kepada kekufuran. Satu saja yang benar, yang lain adalah jalan-jalan sesat. Orang jahil tidak akan mengheret kita kepada jalan petunjuk. Sejarah membuktikan para nabi adalah yang teralim di kalangan mereka itu. Yang Allah Ta'ala kurniakan mereka itu ilmu, supaya umat masing-masing dapat berteduh dan tumpang hidayah untuk dapat mengenali Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, seterusnya menjadikan peraturan Allah sebagai peraturan untuk mereka, kehidupan mereka sehari-harian. Kerana kita tengok sekarang, nampaknya ulama-ulama semakin tidak dipedulikan. Ulama ni kerja dia mengajak manusia kepada taat, ajak orang semayang, ajak orang meninggalkan zina, ajak orang meninggalkan judi, larang orang minum arak, larang perkara-perkara maksiat, mukhalatah antara laki-laki perempuan tanpa batas, hiburan yang melalaikan. Ini tugas para ulama. Tetapi apa yang telah disuruh oleh ulama, yang dipesan oleh ulama, itulah manusia langgar sekarang. Ulama tak kata jangan semayang, tapi suruh semayang. Ajak manusia supaya semayang. Yang berlaku sekarang yang ada, manusia tidak mahu semayang. Generasi yang ada sekarang adalah khalqun aba'us salah. Generasi yang mensia-siakan semayang. Siapa tu? Anak kita, adik-beradik kita, dalam rumah kita, kadang-kadang pak kita yang meninggalkan sembahyang. Mereka ini sebenarnya adalah sahabat-sahabat Fir'aun, sahabat Qarun, Haman dan Ubay anak Khalaf. Dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda tentang penjagaan pemeliharaan sembahyang. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu adalah baginya cahaya dan petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat nanti.
Orang yang lepas, orang selamat, orang semayang. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nura wala burhana wala najata yaumil qiyamah. Orang yang tidak jaga semayang, tak kira anak kita ke, bapa kita ke, mak kita ke, tok nyang kita, anak cucu kita, adik-beradik kita, Nabi kata wa man lam yuhafiz 'alaiha. Man ni siapa-siapa lah. Tak kira siapa-siapa pun. Hak duduk di Mekah ke, hak duduk Kedah Buluh ke, tidak jaga sembahyang, tidak ada baginya cahaya pada hari kiamat. Tidak ada baginya petunjuk pada hari kiamat. Tidak ada kelepasan daripada neraka Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Wa kana ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Salam. Atau kama qala, orang yang tak semayang ni hari kiamat dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Ubay anak Khalaf, Allahu Rabbi. Orang yang semayang duduk di belakang Rasulullah, orang yang tak semayang duduk di belakang bendera Fir'aun, bendera Qarun dan teman-temannya yang menjadi musuh Allah. Ini kita kena perhatikan, supaya anak isteri kita tidak termasuk di kalangan geng-geng Fir'aun dan Qarun ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Allah Ta'ala tak kata ku anfusakum nara, tetapi ada wa ahlikum, dan anak isteri kamu daripada api neraka. Umat yang ada sekarang, umat meninggalkan semayang. Masa maghrib tu duduk tepi jalan, duduk modal mi goreng lagi tepi jalan, sudah main bola, tidak pergi masjid, dak semayang sampai ke isyak. Itulah umat Fir'aun yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nabi kata bangkit dengan Fir'aun, bangkit dengan Qarun, bangkit dengan Haman, Ubay anak Khalaf. Ini semua bapak-bapak jahat di atas muka bumi. Bapak-bapak tauruk yang sebenarnya. Nampak? Ulama ajak supaya manusia ingat kepada solat. Yang jahil mengajak manusia meninggalkan solat. 17,000 masuk dalam stadium. Pukul 6.45 tutup dah ni pintu stadium ni. Luar ni pusing pula cari pintu. 15,000. Berapa puluh ribu dah semayang. Ini kata khalqun aba'us salah wattaba'u syahawat, kata Allah. Meninggalkan semayang, mengikut akan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Puak-puak tak semayang ni pasti akan bertemu dengan kesesatan. Sesat ni di mana? Ad-dhalalah finnar, di dalam api neraka. Allah meninggalkan semayang, mengikut akan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Puak-puak tak semayang ni pasti akan bertemu dengan kesesatan. Sesat ni di mana? Ad-dhalalah finnar, di dalam api neraka. Jadi anak saudara kita ahli neraka, anak kita ahli neraka, adik-beradik kita ahli neraka. Apa lagi kita nak? Ngadak lah, beres lah. Taut long, habis kapung. 17,000 semayang mari masjid, 17 orang. Dalam stadium 17,000. Faham? Tu baru suti bola. Kalau 2 suti bola, dok 34,000. Nah, tak apa kuat sikit tau. Siapa suruh panggil? Tak mari dah ni. Nah, pakai nyudah lalu. Mesilat lagi panggil. Nah, luar tu 15,000 ni pusing tengah orang pang maghrib, dia boleh pusing 7 keliling baina Safa wal Marwah. Pusing kau luar stadium, takut-takut ada pintu. Siapa dekat traffic light lambat? Hajar Aswad. Faham? Inilah golongan-golongan sesat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka pasti bertemu dengan kesesatan. Umat Islam akhir zaman, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tinggal daripada agama Islam, nama saja Islam. Kalau kita cek kat pintu stadium, tengok IC Islam belaka. Berapa ekor nak Cina?
17,500 masuk tanah. Kursi hanya muat 14,500. Bermakna 3,000 duduk cacang. Macam ayam dalam baku untuk berair. Luar 15,000 pula. Nampak? Hulu kemana besar. Aku nak juga teket 3 keping. Masuk sebelum maghrib. Berjadah semua. Nak jadi apa? 17,000 tu kita nak harap menjadi pejuang-pejuang menyelamatkan agama kita. Hak surga duduk masjid pun nakut bahaya. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Allahu Rabbi, itu akhir zaman yang kita kena fikir. Yang berlaku pada umat kita akhir zaman ni. Maknanya yang tak semayang ni orang jahat. Orang tak pakar. Satu jenayah di sisi Allah. Tapi kita tak. Jenayah ni curi motosikal. Hak rokok samu rumah orang. Tak semayang itu adalah jani. Penjenayah di sisi Allah. Kalau mencuri dalam hudud, potong tangan. Tapi kalau tak semayang bunuh. Hukum mati mandatory 39 bil. Nampak? Kalau berjalan hukum hudud. Siapa kena potong? Anak dara kita kerak kepala. Kerana tidak solat. Solat tiang agama. Orang yang tidak solat runtuh agama. IC saja Islam, tapi dia tidak Islam. Melayu je. Nampak? Tulis saja Islam. Tidak semayang. Rukun yang pertama tak ada dah. Dengan tidak mengerjakan solat, rukun yang pertama tak ada dah. Maknanya jahat dosa meninggalkan semayang. Tapi Mahathir kata tak mesti kalau tak semayang tidak baik. Nampak? Ini kata perkataan juhala, orang jahil, orang ikut. Perkataan ulama, orang tak ikut. Dia kata tak mesti orang yang tidak semayang itu jahat. Nampak? Maknanya tak semayang belum tentu jahat. Tak jahat apa lagi? Masalahkakum fi saqar. Kunna lam nakum minal musallin. Tanya malaikat, apa sebab kamu duduk di dalam neraka saqar ni? Apa ni orang lain duduk dalam syurga? Mereka jawab, kami dulu tidak semayang. Boleh Mahathir kata tak mesti jahat. Duduk dalam neraka saqar dah jahat lagi. Tapi orang ikut perkataan dia. Nampak? Kerana dia boleh beri kemewahan kepada manusia. Ulama boleh beri apa? Basikal tak boleh beri. Faham? Ini masalah yang besar. Masalah yang sepatut kita ambil kira. Jangan kita berasa tinggal solat itu benda ringan. Benda biasa saja. Tak ada apa-apa lah. Sikit je biasalah ada semayang. Nampak? Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara atau kama qala. Barang siapa yang tinggal satu semayang dengan sengaja, maka telah kafir terang-terangan. Hadis inilah Imam Hanbali buat dalil orang tinggal satu solat murtad, keluar daripada agama Islam. Satu solat ni. Nampak? Nabi tak kata tinggal solat sekalian umurnya. Solat yang satu. Ini hebat. Penjenayah tinggal solat. Nakhai pula boleh kata tak apa. Boleh tinggal solat. Kalau nak mengharumkan nama negara kepala bapakmu. Faham? Boleh tinggal solat nak harum nama negara kerana mengenang dengan orang lain. Main bola. Boleh tinggal juga. Nak menyesatkan orang yang lain. Inilah pemimpin-pemimpin akhir zaman. Wa in ata'tumuhum adallukum. Kalau kamu ikut mereka, mereka pasti menyesatkan kamu. Nabi tak kata yujillukum. Nabi kata adallukum. Dengan fi'il madhi, kalimatun dallat ala hadatsin madha. Kalimah yang menunjukkan telah berlaku. Makna kamu pasti sesat kalau ikut pemimpin-pemimpin yang macam ini. Nampak? Tapi tu imam rebuk nak cium tangan. Tu imam pun binawi juga. Boleh beri duit berebut je. Tu imam kepala hadiah. Patut ikat tu imam tu. Bola guni selang lah tali air. Bukan tu imam sini lah. Nampak dia tu imam dah. Imam ni ketua orang. Bawa orang. Dah. Tu imam boleh sokong tahu. Dah pak kapur. Pak belagi ayam.
Hak belum bermotosikal. Nah, hak isyak agam, nerak teguh. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada terpedaya dengan pemimpin-pemimpin yang sesat seperti ini. Orang perang panggil mari masjid, tak mau mari. Hayya 'alal falah, tak mau. Hak ni sekali dia panggil kita dulu. Hayya 'alal falah. Habis. Nampak? Dan maghrib 17 orang, subuh 3 orang. 3 orang subuh. Tok Imam, Tok Bilal, makmum seorang. Tok Imam dah lah macam nak mampu, dah buat cetak. Faham? Hak gagah-gagah ni, bang, 17,000. Jangan main. Yahudi buat hari cuti dia boleh. Sebab khabar tadi tunjuk cukup pala ni. Bodoh ke lembu. Cukup pala, nak kita tengok final. Coteng muka. Macam anak beruk muka ni. Coteng terus, tulis pula ni. Atas dahi. Kau bodoh kan nyudah tak nak risau. Coteng muka Allah Rabbi. Hak Nabi kata ambillah wuduk, comel-comel, ghurran muhajjalin. Muka mereka ini yang ambil wuduk jadi bersih, ada nur, orang yang beriman, jadi cantik wajah, walaupun tak berapa comel, tapi kesan daripada air wuduk menjadi bercahaya. Tak mau ikut. Tak betul. Ikut bapak Dajjal semua, coteng muka dah, ilaha illallah. Coteng muka dah, coteng. Bukan lawan malam ni. 2 hari nak lawan coteng dah. Tulang malam tu ada ratik, gigi, berapak mau orang tahu mau. Ingat tu kubur. Faham? Dah muka coteng. Allah Rabbi. Belum coteng utuh dah muka. Coteng 3 kali utuh. Inilah umat Melayu ikut habis Yahudi Nasara sampai terpedaya, sampai kita tengok sekarang ini umat Melayu, umat Islam masuk dalam hak Nabi kata ramai tapi tidak ada harga, macam buih selepas banjir. Tak boleh nak buat benda. Nampak? Tak nak kata hak kaki bola dah balik rumah, hak dalam masjid pun dah reti lagi. Hak 5 waktu dah semayang dah reti lagi hukum syarak. Nampak? Pak kelek kitab dah menada dia tiap malam pun bengong lagi. Dah reti lagi. Itu nak khabar. Tapi dah apa dah dah mari. Allah Ta'ala dah kata pandai dah pandai. Disuruh belajar. Kalau pandai nak buat pandai tak ada rezeki ni. Ulama ajak supaya mentaati Allah. Supaya tinggal maksiat. Kerana maksiat ni derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Allah sesat. Jadi ulama mengajak supaya manusia meninggalkan maksiat. Kenapa mereka orang tak mau ikut? Kerana fitrah jenis manusia ini memang dia berahi kepada benda yang dilarang oleh Allah. Dia sama macam budak-budak. Mak dia datang lapang dalam rumah kat lapang, dia tak mau main. Dapur kat boleh berlari, tak mau main. Dia nak main bila tangga, nak musim ni macam orang main. Dia main kat bahaya-bahaya. Kita itu kok. Nampak? Hak boleh berlambak tak boleh. Nak hak ulama larang, hak hati larang, hak Allah Ta'ala murka hak tu nak buat. Ini jenis manusia yang tidak kenal Tuhan dia sendiri. Tak tahu benda makna sebagai seorang hamba. Untuk membalas budi Allah yang telah mengada mewujudkan kita daripada tadak kepada ada, mengkurniakan pula nikmat iman dan Islam, tidak pandang harga. Kita tarik balik mati sesat, mati sesat, mati sesat. Kakak sekor tak lilawi mampu ke? Kakak sekor beruling dalam lokal Instagram. Mampu gitu ke? Macam katok yang panggil mati katok. Tak ada harga. Tak ada harga tu. Baik jadi kambing 25 riyal sekilo. Ni siapa nak beli mayat penagih dadah? Ada orang nak beli? Nak buat berjadah apa? Ini akhir zaman. Nama Islam belaka. Ulama ajak supaya tinggalkan maksiat. Juhalat, bapak jahil, kaki-kaki penyesat, anjur benda-benda maksiat supaya manusia lupa daripada Allah. Zina terang-terangan. Nampak? Wala taqrabu zina innahu kana fahyatan wa sa'a sabila. Berapa kali nak baca ayat? Jangan kamu hampiri zina. Zina ini adalah perkara yang keji, jalan yang jahat, yang tidak baik. Hak tu yang orang nak. Manusia memang Allah Ta'ala cipta dia nak kepada pasangan dia. Kerana itulah disyariatkan nikah.
dengan jalan halal. Nah, tanpa nikah dengan jalan zina. Maksud sama je. Jalan tu. Kalau zina, sa'asabila. Jalan yang tidak baik. Sekarang zina terang-terangan. Dulu Kuala Lumpur, sekarang Kuala Terengganu. JSKU. Belakang lapangan terbang. Patah Batu Buruk. Patah Merang. Boleh tengok. Pergi malam-malam. Nak tengok. Bawa teropong malam. Nampak. Boleh tengok. Umat zina sekarang ni. Sekarang anak orang dulu. Kaki anak kita pula. Ni. Anak orang dulu. Anak orang. Anak kita. Cucu orang. Cucu kita. Anak kita pun buat balik. Tubik baby sekor. Natu tak ada. Cucu boleh. Nak bodoh anak muka. Baru susah kita. Inilah. Zina terang-terangan. Berlaku sekarang. Terang-terang boleh tengok. Boleh pilih. Allahu Rabbi. Macam-macam ada. Anak haram aja 70,000. Sampai tahun 2003 je 70,000 anak haram. Anak haram kejadah. 70. Tu hak daftar. Hak tak daftar. Hak mati dalam perut. Hak nyek di tok bidang. Tahu? Hak beranak lepo dalam sungai. Pang dalam lubang jambang tak masuk lagi. Hak daftar. 70,000. Tahun 2003. Juara ni. Orang Islam. Hebat. Tahniah Islam Hadari. Boleh. Juara orang Islam ni anak haram paling ramai. Anak haram paling ramai. Pelacur 120,000 orang yang ada di Malaysia. 120,000. Ulama apa orang? Ada 20 orang. Pelacur 120,000. Allahu Rabbi. Macam-macam pesta yang melibatkan zina. 2 hari lepas saya masuk internet, saya tengok di Bandung dibuat iklan pesta seks di Bandung. Akan diadakan. Siapa yang nak masuk syaratnya suami isteri. Tapi buat pesta seks ramai-ramai. Lebar tak ya suami isteri. Tapi berzina bersetubuh ramai-ramai di khalayak ramai. Semua syaratnya mesti suami isteri. Pasangan tak suami isteri tak boleh. Ini gilanya manusia. Hebat. Ni akan buat pula di Port Dickson. Nampak pesta seks besar-besaran malam 31 Disember. Nak countdown tunggu tahun baru 2006. Nampak? Pantai dirahsiakan. Atau cara pukul 7 daftar nama. Pukul 7 petang nak maghrib tu daftar nama. Pukul 8 jamuan dimulakan. Pukul 9 disko di tepi pantai. Pukul 12 sambut tahun baru. 12.30 berzina ramai-ramai akan buat. Nampak? Pasangan terhad. Tidak perlu suami isteri. Ini berlaku, akan berlaku. Nampak? Ini yang berlaku di negara kita. Yang kita bangga-banggakan sebagai negara Islam. Contoh. Contoh kepala bapak ni. Nak suruh tunjuk kepada orang. Inilah contoh, tengok tempat kami ni. Jadi tunjuklah tempat masjid. Orang pun heran tengok lenggok. Oh, comel masjid. Tengok Petaling Street tu. Pelacur-pelacur. Penuh duk tunggu pelanggan. Ayah haji dah duduk, haji. Panggil haji, panggil kau. Nampak? Tu haji pun dia pun nak terlalih kait-kait. Ini. Orang haji taib memang maklum lah. Ini cari makan. Pelacur-pelacur. Dah boleh melacur pula. Kerana terdesak. Nampak? Ustazah gila sekor. Lagi kata boleh. Ini menyesatkan orang. Nampak? In ata'tumuhum adallukum. Kamu taat, kamu ikut puak-puak ni, mereka menyesatkan akan kamu. Pasti sesat. Memang sesat. Dan yang sesat pun telah ramai dah yang sesat. Yang tak jumpa jalan kembali. Dan yang akan sesat pun semakin ramai. Ulama nak tarik, kamu ikut. Tu imam nak ajak, marilah orang muda-muda pergi syurga.
Hak popok setan tu kata mari di Patah Batu Buruk. Ada penyanyi daripada Kuala Lumpur, hak mana budak-budak muda nak ikut. Dia tengok gambar tu, tengok hak mari gambar comel-comel belaka orang menyanyi-nyanyi. Nampak dia nak pilih ni? Bak dua ada tarik. Hak tu imam suruh pergi surat, hak ni suruh pergi kawan nyanyi. Tengok comel kot menyanyi. Tengok muka surat tu imam. Gigi dua putung tu imam. Luka tengok. Orang muda mana nak lari? Kerana itulah mereka menggunakan orang perempuan untuk menarik muda-mudi supaya meninggalkan rumah-rumah Allah. Ini yang berlaku sekarang. Inilah penyesat-penyesat umat yang wajib atas kita menentang habis-habisan. Jangan kita biar tengok sahaja. Jangan ada ketakutan dalam hati kita. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan sekali-kali takut kepada manusia. Takut kepada aku, kata Allah. Itu dah. Takut. Bila kita biarkan kemungkaran ini, akhir atas kepala kita pula turun bala daripada Allah. Nabi kata wahum qadiruna ala an yunkiru fala yunkiru idza fa'alu dhalika azaballahu al-khassa wal 'amahu kama qala. Apabila kita mampu untuk mengubah kemungkaran maksiat yang ada dalam negeri kita, kita tidak buat. Kita mampu ubah, kita boleh tegah kemungkaran. Kita tak buat, kita biarkan saja. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala akan seksa orang yang melakukan maksiat. Dan kita sekaligus hak duduk dalam masjid ni yang tak ada kena-mengena. Akan tiba masa. Baru ni kena dah tsunami. Tok Bilal pun hanciu. Rumah Tok Bilal hanciu. Tok Imam pun digolek jadi mayat. Bukan hak main judi saja. Muslimat pun mati. Bukan pelacur je mati habis. Azaballahul khasah wal amah. Allah Ta'ala akan azabkan yang mengerjakan dosa dan orang awam yang tidak ada dosa apa-apa. Inilah kebenaran. Nabi kata la yuttaba'u fihi al-alim. Orang alim, orang tak ikut dah pada akhir zaman. Orang tak ikut. Orang jahil lah yang mendapat sanjungan di mata masyarakat. Nampak? Tak jahil, tak hebat. Tak usah kata jauh lah dalam rumah kita je. Nampak? Pak kita duduk tengok hiburan tu kan. Bukan buka CD kuliah. Bukan nak buka CD orang ngajar. Tengok hiburan. Baru balik takbir kat Mak Sabu. Tengok Gusti ramai-ramai. Pakai spender saja. Muka takbir belaka ni siapa nak buat? Orang orang pun merah lagi. Dia juga tengok Gusti. Undertaker. Tapi bukan jemaah ini, yang lain. Macam mana? Nak memberi kemenangan mutlak? Dah boleh. Tak cukup syarat. Ramai. Tak ada kualiti. Kualiti dah ada. Sama macam dia dah. Rumah Hadari tengok Gusti. Rumah kita tengok Gusti kau. Anak beranak dia. Anak beranak sama je lah. Rumah orang UMNO tengok Akademi Pancasila. Rumah kita tengok juga. Anak beranak dia. Lebih kurang je. Tak sawak lepas. Tengok muka kenal. Tapi bukan sini ceritanya Afrika Selatan. Tak kata Natal ni kata aku dah. Kat lain negeri lain. Kalau uduh negeri lain. Dia lagu tu. Ini kita kena tengok diri kita. Iza araballahu bi abdihi khaira basarahu bi uyubi nafsih atau kama qala. Bila Allah Taala nak seorang hamba itu menjadi baik, dia akan jadi nampak keburukan anak beranak dia sendiri. Betul. Nampak? Ini zaman yang baik ikut agama akan dipersia-siakan. Yang ikut syaitan, orang akan hormat. Nampak? Batulah pemerintah yang jahat. Dia mahu supaya manusia selama-lamanya berada dalam kejahilan dan kebodohan. Kerana mereka akan mengaut keuntungan negara untuk puak-puak mereka. Tengok puak-puak dia boleh benda. Kondominium. Bagi seseorang anak beranak dia. Puak-puak kita kat kampung boleh kondom. Bagi sepatok seorang. Tak bagilah. Tak bagi basikal tahun ni. JKK bagi kondom. Bagi kondom jadi. Tok Iman dua patok.
Macam maya-maya kan, grade 2, envelope. Nah, jadi Tok Imam. Kondom 2 kotak. Tok Imam kata pun dia pula bagilah kotak. Buka-buka lah belong. Tok Imam pun, cucu nak bagi belong Ki nak bagi belong. Bertuah punya Tok Ki. Itulah. Tak ada lah bagi Wan Isam, bagi kondom tadi. Kondom pula ada tulis dulu, kini, selamanya. Tok di kondom. Ulama-ulama kata kondom ni tak boleh bagi menggalakkan maksiat. Bagi orang yang berfahaman sekular, zina tidak salah. Syaratnya 18 tahun ke atas. Tak percaya tengok. Nampak? Akta zina 18 tahun ke atas boleh berzina. Suka rela. Nampak? Suka sama suka. Dalam Islam tak boleh. Nampak? Maknanya bagi orang yang berpahaman sesat ni, berzina tidak salah. Yang salah tidak memakai kondom. Zina tak salah. Kenapa tak boleh tak pakai kondom salah? Kerana akan menyebabkan penyakit HIV, dia kata. Bila HIV, kerajaan akan rugi. Nak buat obat, rawatan dan sebagainya. Dia kira pitih saja datang ni. Dia kira pitih, ekonomi dia saja. Ini yang ada di depan kita. Dan kita tetap akan tertipu dulu, kini, selamanya. Dah buat kita. Dalam duk pesan janganlah. Dak ustaz. Kita dak. Tak mau sokong dah. Balik mudi kau ni. Sokong dia juga. So aku kata. Dah buat apa? Jadi wis RM10. Bangang punya pakcik. Tadi khabar tak mudah. Serik dah wis. Dapat fikir bagus sekolah. Bawa wis RM10. Pakoh pula. La ilaha illallah. Orang yang memberi sokongan kepada pemerintah yang melakukan maksiat, mereka bertanggungjawab dengan maksiat tersebut. Tidak kurang sedikit pun daripada pelakunya. Masing-masing tanggunglah. Kita tak akal. Allahu Rabbi. Dosa kita tak cakap nak pikul dah. Ni dosa pula orang lain. Yang kaya dibagi kondominium, kita hak apa ke dana dibagi kondom je. Padang dengan muka, membangang sangat. Tak ada lagi negeri yang tak kena cakap itu mitok supaya kena. Inilah tergantung sekor bodoh. Faham? Daripada tak kena, mitok supaya kena. Ada negara lain naik 10% cukar, jatuh kerajaan. Kita tak kena dah, lepas dah 5-60 riyal, 100 lebih, 200 lebih tahun. Nak suruh kena. Bodoh pada lembu Dia nak jadi orang macam mana? Nak jadi ayah macam mana? Ketua dalam keluarga dah bodoh lagu tu. Macam mana politik orang Melayu? Kita pun tak faham. Orang Afrika berarti. Afrika cawak reser. Marah kalau naik cukar. Kita bodoh jenis kepekak tak kerja duduk ni memang tak berarti. Ulama kata tak sah edah lah kondom. HIV ni kemurkaan daripada Allah. Kerana manusia berzina, melanggar pantang larang Allah. Cua Soilet kata ulama jangan campur. Ulama tidak faham masalah kesihatan. Tu pun tak faham. Faham? Ini menteri yang kafir, tidak faham masalah syariat, tak kenal hukum hakam. Ulama berlandaskan syariat, dia berlandaskan sains dia. Nampak? Ini. Tapi orang ikut mana? Orang ikut hak bodoh. Orang tak ikut ulama. Ini masalah. La yuttaba'u fihi al-alim. Zaman kita ini orang tak ikut ulama. Orang tak ikut orang bijak pandai dalam agama. Orang ikut orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang sesat yang tidak mengerti suatu apapun tentang maslahat manusia keseluruhannya. Ulama dah boleh keluar dalam TV. Penyanyi boleh. Dah tak sesat lagi. Tak mikir lagi. Bodohan ni otak. Kita tengok ulama lulusan Al-Azhar, Dr. Harun Din, tidak pernah keluar dalam TV. Apa? Takut menyesatkan muda-mudi. La ilaha illallah. Bangang punya otak. Siapa boleh keluar dalam TV? Michael Jackson. Dah tak bila. Lagu Michael Jackson tu di Filipina bawa ambak babi.
Tak cakap nak ubur mata punah, tak cakap nak ubur racun babi mari masuk ladang. Akhirnya seorang hamba Allah Ta'ala cuba pasang lagu Michael Jackson. Tembok lari berapak babi. Kita boleh dengar bedung-bedang. Bodoh pada babi. Babi tembok. Penyanyi boleh keluar dalam TV. Ulama tak boleh keluar. Dah sesat lagi. Nak nanti guana lagi. Tak pada reti yang kata darat kering pun tak reti lagi. Wak naik dari ikan pelayar buat atas dek motor. Dia kata ikan pari. Banyak. Lah ikan tu tak ada air. Wak tunjuk terang dah. Ulama tidak boleh keluar dalam TV. Penyanyi-penyanyi boleh keluar. Sesat lah tu. Nak sesat lagu mana lagi? Inilah munafiqun. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh orang buat mungkar, larang daripada perkara ma'ruf. Ulama kalau keluar dalam TV bercakap perkara ma'ruf. Nampak? Tetapi dilarang. Di situ kesesatan. Tak perlu banyak. Satu saja kesesatan. Cukup mengundang kemurkaan Allah. Telah layak masuk ke dalam neraka Allah. Nampak? Ini yang berlaku. Yang kita perlu beri penekanan. Jangan 5 tahun sekali. Sepanjang hari. Sekarang pada sebut dah bak-bak masjid. Orang akan lupa dah. Sebabnya disebut tiap-tiap hari. Ini puak meroboh masjid adalah puak yang zalim. Yang paling zalim. Yang jahat. Yang mereka mesti bertaubat kepada Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkaru fiha ismuh wa sa'a fi qarabiha. Tuhan tanya siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyekat disebut nama Allah di dalam masjid, berusaha pula nak meruntuhkan masjid. Kita sudah lupa. Kita lu isu baru dah pula. Mawi. Mawi apa? Mawas. Kita hilang dah isu. Rumah Allah yang paling mulia diroboh. Baci tu lah. Tak ada benda. Kalau orang ngajar sebut, isu lama lah. Tak dengar. Ini yang berlaku. Nampak? Kita masih kekek ilmu kita dalam politik. Allahu Rabbi. Orang yang melakukan maksiat diberi muka. Tengok penyanyi-penyanyi mari ni, sambut ni, dengar apa? Dengar bunga mangga ni buat tekak ni. Bunga mangga tak tekak. Ulama dah mari. Digam. Tak benda masuk sempadan. Dihalau balik. Nampak? Ditangkap, dibunuh, hilang gitu ya ulama. Ini. Kita dah duduk diam dah. Tak ada masa dah nak lawan bola 7 sebelah. Saudara kita dibunuh ni di Fatani siang dan malam. Kita duduk sibuk 7 sebelah. Apa punya bangang punya mujahidin. Ini bukan sini ni, kat lain. Kita kena ingat. Dari masa nak bermain-main banyak sangat saudara kita sedang disembelih dekat dengan negara kita. Apa fungsi kita sebagai al-Islamu kal-bunyan. Islam itu seperti binaan. Nampak? Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang masing-masing mengkuatkan dan berasa kasih sayang di antara satu sama lain. Kita duk sibuk nak tengok cerita drama balik ni kan, ada pula ni tengok drama pula. Balik masjid. Banyak pilihan pula. Esok kuliah pula. Lepas kuliah tengok drama pula. Bila nak sudah? Bila nak jadi orang? Kena tipu semua. Bila kena tipu payah. Habis harta lah kita lagi. Tak cakap nak sedekah lah. Tak cakap nak waktu supik. Ini tipu demo. Pasal kita, kualiti itu kita tak tingkatkan. Kemarin dulu dengan hari ini sama ni. Nampak? Biar ada peningkatan di dalam ibadah, di dalam takwa dan sebagainya. Orang dengar, orang sesat apa dengar? Kalau bukan Islam, orang suruh ambil pengajaran. Nampak? Dulu keluar dalam radio sekali, katanya juruhebah radio, kita sangat berasa kehilangan beliau bila mati. Dan kita mahu anak-anak kita supaya mencontohi akhlak beliau yang begitu mulia, dedikasi beliau. Kita ingat siapa? Iaitu mendiang K. Patembem. Menatang Hindu mampu suruh anak kita ikut dedikasi dia. Kita ingat ke mana ulama yang mati? Sebut dalam radio kita dengar. Timbalan Menteri Kesihatan mampu. Dia kata anak-anak kita biar mengikut akhlak beliau yang ikhlas bekerja siang dan malam, iaitu Datuk K. Patembem. Nak sebut pun nak tabul caku nak cabut lidah-lidah. Allah Rabbi. Inilah.
Ini generasi yang ada, generasi yang sesat lagi menyesatkan. Sebab tu dia beri anugerah Maulidur Rasul kepada bukan wali, aulia teruk. Karam sing walia. Bulu tangan ni macam beruk ni. Boleh anugerah Maulidur Rasul, dah apa benda nak jadi. Berilah ke ulama-ulama. Kalau tak mau beri pada ulama-ulama akhirat wihak dunia, tak apa wihak janggut kuning ni. Pada beri ke bapak kafir itu, ini merendahkan martabat Islam. Ataupun berilah dia hadiah yang lain pada hari lain, hari boroh ke apa ke. Dah. Ini kata nak cuba sensitiviti umat Islam akhir zaman, tapi kita tak gerak rasa ni. Kondang kita ni. Dah gerak cetong. Dah gerak cetong. Tengok lagi merah berapa umur lagi habis. Bukan sini dah, tak lain sini 2 kali 5 je. Allah Rabbi. Boleh ulama nak bercakap setengah jam dalam TV, tak boleh. Hak buat hak fasih bercakap Quran, fasih sebut hadis, tak boleh keluar. Siapa boleh keluar dalam TV? Datuk Sri S. Sani Belu. Kita mau raya Malaysia derma-dara. Itu boleh. Cakap udah betul, boleh keluar dalam TV. Ulama-ulama fasih Quran tak boleh keluar dalam TV, sesatlah tu. Nampak? Hak benda kebaikan nak menarik manusia kepada ingat kepada Allah supaya meninggalkan maksiat, tak boleh keluar, bahaya. Inilah puncak kesesatan, sehabis-habis sesat. Wa may ya'sillaha rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasul, maka sungguh telah sesat. Sesat yang sebagainya kesungguh, bukan sesat main-main, memang sesat sungguh. Nabi kata, Kau ni memang sungguh telah sesat dah. Bukan gurau aku, kata Nabi, tapi memang sesat sungguh. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, memang sesat. Ni nak beri pula zakat kepada pelacur. Ini kata orang jahil, orang ikut. Hak ulama tak mau ikut. Nak beri zakat pada pelacur. Jadi asnaf yang ke-8. Nampak? Dulu nak tafsir Quran, nak buat semula. Ni nak beri zakat kepada pelacur. Asnaf tu 8 saja, nak beri yang ke-9. Pandai-pandai nak tambah. Pandai daripada Allah nak ubah Al-Quran. Sama macam kaum Bani Israel, memandai-mandai, mengubah-ubah, menambah-nambah hukum yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqat, zakat ni lil fuqara wal masakin wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 saja. Sekarang sedang bincang nak beri asnaf yang ke-9 kepada pelacur. Jadi 9 pula. Wal falashuri. Jadi 9. Ni tak sesat lagi. Nak beri ke pelacur. Dulu kata boleh melacur. Nampaknya dia roi sangat ke pelacur ni. Dulu kata boleh melacur kalau terdesak ibu tunggal. Kita email kat dia, kita tanya, dah kalau bapak tunggal mana? Boleh niaga juga. Dia tak jawab. Sekarang nak beri zakat kepada pelacur. Islam tidak larang membantu para pelacur, tetapi bukan dengan asnaf zakat, dengan sumber-sumber yang lain, cara yang lain. Jangan diubah-ubah Al-Quran. Nampak? Mengubah Al-Quran mendatangkan akan kemurkaan, jadi riddah, jadi kafir. Mai tambah-tambah lagu tu jadi sesat. Dan bila diberi pelacur ni nak beri zakat, mesti tu imam yang jadi mangsa. So imam tanya Tok Bilal, Tok Bilal, mari sekejap. Guna yang Tok Imam, dak ni dah bodoh ni apa orang pelacur? Dia nak bagi zakat, betul tak? Mesti Tok Imam tanya. Tok Imam Qasim kan bagi zakat. Kedah bodoh apa orang pelacur? Kosong ni. Tok Bilal kata pelacur dahulu 2 orang. Kat lain tak ada.
Seni rendang Bosnia tu 3 orang. Umpamanya. Dah. 5 lah dia dah 5 lah. Bosnia 3, pelacur 2. Pelacur pun hak zaman 60-an dulu dak apa lagi. Orang bujang. Orang bujang boleh tak terima? Boleh ya. Masuk pelacur lah. Kata ni. Dia bincang hak pelacur untuk Bilal. Dah. Sampai gitu semua. Dah. Allah Rabbi dah tak sesat waktu. Punah ranah habis lah. Dah mu'alah dah berat. Hak hutang dia tak dah. Fakir miskin ambil dah. Tinggal pelacur. Allahu Rabbi. Bosnya pun dapat. Tahu Bosnya? Bosnya ni pelacur juga. Tapi dia tak duduk dalam hotel. Dia berjalan aktiviti. Ikut bayar. Nak bayar berapa pun nak zina boleh. Asal lepas pelipik sudah. Tu Bosnya. Paman itu dalam bandar. Tu bila pula jadi masa? Tu imam kata tak. Dia tahu berat rumah pelacur ni. Kita kena kata, dia pun. Ya, tahu. Assalamualaikum. 5 pelacur. Pelacur kata, Waalaikumsalam. Tak tahu bila, munggu dah tengok. Ayah dulu. Senyap tu bila tahu mu. Tu imam kata, kawan you dah balik-balik ni. Tu bila bosnya dah atas lagi. Tak? Aku di atas diri yang mau bosnya. Senyap pula tu imam. Esok tubik Ariam Metro, Imam dan Bilal ditangkap telanjang bogil. Baru tahu. Tak, jangan main. Ini menjadi mangsa. Jadi bahan permainan. Nampak? Apabila memandai-mandai dalam hukum Allah. Allah Rabbi ini sehabis-habis syuk royah bagi dalalah, bagi kesesatan akhir zaman. Ulama ajak manusia berhenti berjudi, berhenti minum arak, berhentilah berilesen arak, tutup hilang arak. Itu daripada Allah. Kerana arak judi ni kerja-kerja syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, kata Allah, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak judi, tenung nasib berhala adalah kerja-kerja syaitan. Tinggalkanlah, jauhkanlah, supaya kamu mendapat kejayaan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis salat fahal antum muntahun. Syaitan ni disuruh manusia wujudkan arak dan judi, tujuannya nak menjadikan perbalahan, permusuhan, dan melupakan kita daripada Allah dengan judi dan arak. Memang pun orang kaki judi, kaki minum arak, dak hari tarawih, dak hari sembahyang subuh, dak wa 'anis salat, daripada sembahyang dak sembahyang dak. Minum arak judi dak kena pergi sembahyang. Kalau dak minum arak dak sembahyang dak. Fahal antum muntahun, Tuhan tanya, adakah kamu mau berhenti? Tak berhenti. Pada apa dah berhenti arak? Tak boleh, untung besar. Untung besar. Judi boleh berhenti ke tak? Tak boleh berhenti. Judi pun untung besar juga. Dalam parlimen kata judi, syarikat judi kasino genting berhad, keseluruhan perniagaan tahun 2004 6 bilion, 6.3 bilion. Untung saja 4 bilion. Cukai berapa? Faham? Ratus juta dapat. Macam mana nak berhenti? Ini orang-orang yang sesat. Kerana ekonomi, kerana duit, ikut syaitan, meninggalkan larangan Allah. Tak mau dengar pesanan Allah dalam Quran. Nampak? Ni akan ada pula arak jenis baru, judi jenis baru. Judi baru nama iPhone akan terbit, telah lulus. Arak baru pula jenis stout, mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana memberi sambutan terhadap arak jenis stout sehingga menjadi pengeluar yang termaju, yang tertinggi jualannya di dalam Asia. Terima kasih kepada Malaysia Islam Hadari. Ini syarikat jenis stout. Dulu Malaysia dapat anugerah daripada Carlsberg, Denmark, kerana menjadi pengeluar arak bir yang paling maju. Sekarang jenis stout pula. Satu syarikat besar, arak jenis stout, hitam kuih itu, kerana kita ini memberi sambutan terhadap jualan-jualan arak stout di Malaysia.
Jadi sebagai membalas budi Malaysia, syarikat jenis stout akan apa benda ni? Menunjukkan ataupun membuat promosi arak stout jenis terbaru buat di Kuala Lumpur. Dan akan ada beri minuman percuma. Jangan lupa, pergilah ke Imam dan Bilal. Pasal apa? Pasal mendatang keuntungan. Tuhan kata syaitan, amalan syaitan. Mereka kata dapat keuntungan, mereka bertahan. Orang yang memberi sokongan kepada mereka adalah orang yang memberi sokongan kepada kerja-kerja syaitan. Jangan kita menjadi saksi pada hari kiamat nanti memberi undi kepada golongan yang mempertahankan arak dan judi. Bagi dia tak ada benda. Arak baik untuk kesihatan. Nampak? Dah dengar? Iklan jenis stout. Dia kata jenis stout. Unggal dikenal lagi nasaru sabdu nanda. Minumlah jenis stout. Ia baik untuk kesihatan anda. Sebab tu boleh keluar dan arak dalam surat khabar orang putih. Kita orang kampung bodoh ni baca Melayu. Mana ada arak? Tak ada arak. Kita tak ada arak pun. Nampak? Cuba ke belakang. Ada Toto. Toto tu. Parduan. Ada duduk belakang. Tapi kita jenis tak berhenti. Kalau beli surat khabar siap lah kat Toto tu. Ni wali tahu rumah keputusan Toto pun tahu rumah. Koyoklah itu keputusan judi. Mana boleh? Beli surat khabar. Ada keputusan judi. Koyok situ. Koyok saya pula ustaz. Belakang ada khabar berita polis training. Ada bola pula ustaz kok. Ni kita kena faham. Benda judi ni beli apa? Keputusan judi. Nampak? Ini yang orang duduk round duduk jelajah. Nak cover benda-benda yang kita tidak faham lagi. Nampak? Manusia ini jadi rosak kerana tidak faham. Kalau faham tak rosak, pandai rosak. Faham payah rosak. Pandai ramai, tak faham tak ramai. Pandai belaka kita tengok petak kopi tangan berseranggoh. Rakyat hukum cabut pergi kepuk-kepuk orang. Tu pandai tu. Nampak? Nak faham agama. Dia cakap sedap tengok di rumah dia. Bini kembang gantung. Beli kuih. Berkembang gantung beli kuih. Orang jual kuih hadiah pula. Kuih sebuku pasal kembang gantung. Nampak? Tak? Orang jual kuih kata, nampak usila mana? Usila. Dah nampak pakai jepah. Jumaat ni pakai jepah. Hari lain kembang gantung. Na'udzubillah. Bukan ramai lah, tapi kita nak sentuh kerana berlaku juga. Faham? Ini tidak faham. Pandai ramai. Nak faham. Bila kita buat tak faham lagu tu, Allah Ta'ala tak suka kepada kita. Melayak tidak melayakkan kita dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama suruh tutup aurat. Orang jahil suruh buka aurat. Nampak? Dan kita, adakah kita pastikan anak isteri kita tutup aurat? Sekarang ini zaman manusia remaja, terutama perempuan hebat dedah aurat. Hebat. Seluruh neleh ni. Seluruh neleh. Nampak dua punggung ni. Duduk atas motosikal RXZ. Congek ni nampak lurah punggung. Dah kita ikut dengan kereta belakang nak pergi kuliah. Nak potong sayang. Kali-kali temu. Jadi rosak dah ingat terus hati. Jadi bingung terus. Inilah punah. Tengok ke depan molek tutup dengan pakai jibak. Tak? Pusing belakang belah kat apa? Kain stick. Molek dah pakai tutup. Belah kat apa ni? Kita pun tengok pula kat Allah. Belah kat apa? Tapi tengok juga. Tak tengok rugi. Ini punah jadi. Punah jahannam lagi. Dah tutup iman. Ustaz tu bilang. Dah kasih dajjal. Punah jahannam. Pakai ikut terus. Nampak? Ini zaman mendedahkan aurat. Cukup hebat. Kita pun tak faham masalah aurat. Kita pun tak belajar. Batulah. Kuliah biar banyak. Jangan ceramah saja banyak. Kuliah pun mesti banyak. Biar faham betul-betul. Nampak? Ceramah tu tahu lagi semasa tu kita nak ingat, nak dengar juga, nak tahu. Tak. Tapi biar kita ni orang pandai, orang jadi orang alim, orang tahu beragama. Jangan nak sedap saja. Biar tahu hukum. Sebab kita ni nak menjalankan hukum, tak dapat menjalan dalam negeri, kita jalan dalam rumah kita dulu. Tak.
Dah kalau kita tak berhenti ke benda, ceramah tu lah 3 kali pagi lagi. Baca Quran siratul Nabi. Faham? Macam mana? Biar betul lah, belajar sungguh-sungguh. Ramai lagi daripada pejuang-pejuang kita yang telat baca Quran. Telat, pasal tidak ada kesungguhan. Nah, dulu rumah dah baca Quran, dia tak apa. Baca Quran lah. Dia baca tak apa ni, pokok tu, pokok hadari. Pokok 3 suku. Pokok kita ni nak ke Islam, baca Quran. Ni mari pula Ramadan sehari 1 juzuk. Takkan tak boleh baca 1 juzuk 20 muka saja. Hari yang metro 78 muka pulung habis. Lecing maya baca. Dapat 5 baca kau. Utusan Melayu berapa muka? 70 muka. Berita haram 68 muka. Lecing 3 sak khabar baca. Ni balik kepik celah tiap kanan, kiri celah kakak pula sujud khabar. Quran tak baca. Bangang tu. Bacalah Quran. Man qara'al Quran jaa yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa baca Quran di dunia, datang Quran pada hari kiamat memberi pertolongan kepada kita. Allahu Rabbi. Ulama mengajak manusia supaya balik kepada berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan hukum jahiliah. Orang jahil ajak manusia jangan berhukum dengan hukum Allah. Itulah penyesat-penyesat umat. Orang tak mau dengar perkataan ulama. Orang tak mau dengar perkataan orang yang tahu tentang hukum, tentang Quran, tentang hadis. Kerana ulama tidak boleh memberi kebendaan kepada manusia. Itu yang siapa tak berani mari masjid ada. Tak berani pergi masjid, tak berani pergi surah apa. JKK marah. JKK kata kalau pergi surah tak boleh basikal. Bodoh semua. Dia nak tanggung dosa kita jahil daripada hukum Allah. Kita dah pergi tengah belajar. Jadi tanya dia. Mu nak beri basikal beri, tak mau beri sudah. Jangan nak larang aku di tengah, nak belajar. Wajib atas aku, siapa ikut itu semua. La ilaha illallah. Basikal dia bahan 280. Kita dia beri basikal 3 kali gotis cabut pedal. Tak. Dapat itu semua. Takut. Kalau pergi bubuk takut tengok. Kan sikit-sikit buka pintu semua lagi. Takut tengok. La ilaha illallah. Dia nak makan dah fitih. Takut apa? Bukan gaji dia 350,000. 350 sebulan. Apa yang takut sangat? Pasal kereta kita beri 400. Faham? Apa benda kita ni? Kerana agama jangan takut kepada siapa-siapa. Nampak? Takut kepada Allah dalam nak menjalankan hukum Allah. Nampak? Jadi yang menolak hukum Allah adalah orang-orang yang sesat, yang kita mesti ambil ingat. Ini penyesat-penyesat. Jangan kita, anak bini kita terpedaya dengan mereka. Jangan kita memberi sokongan kepada mereka. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Tuhan tanya kita, adakah hukum jahiliyah yang mereka mahu? Memang hukum jahiliyah yang pemerintah di Malaysia sekarang mahu. Kerana mereka berdolak dalih bila kita nak ajak balik kepada berhukum dengan hukum Al-Quran dan hadis. Macam-macam alasan. Bermani-mani muka. Nabi kata, al-sinatuhum al-sinatul arabi. Lidah mani. Tetapi kulubuhum kulubul a'ajim. Hati jahat. Lidah tak kira lidah. Faham? Lidah tak kira. Aku cari Ghazali. Tu lidah. Kita bongkar rahsia kitab suci. Tok membongkar. Buka dalam kitab suci. Nak bongkar apa? Ghazali mana? Nak cari Ghazali nak buat apa? Oh sedap mulut. Aku cari Ghazali. Mau apa kau dengan Ghazali? Al-Imam Al-Ghazali sebut, tak payah cari. Man a'ana syakhsan ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu au kama qala. Barang siapa yang tolong seseorang melakukan perkara maksiat walau dengan setengah kalimah, bukan sepatah setengah kata, tapi benda tu haram di sisi Allah, maka dia berkongsi dosa dengan orang itu. Itu Ghazali yang kau cari-cari bodoh. Itu Ghazali. Faham? Yang mengajak manusia supaya bertuhan
undang-undang peraturan kepada yang dengan yang diturunkan oleh Allah, bukan ciptaan manusia. Kalau dakwa saja nak kepada Islam tetapi memberi berbagai-bagai alasan, itulah orang munafik. Alam tara ilal ladzi, adakah kamu tidak lihat orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu lit-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka itu dakwa mereka beriman dengan Al-Quran? Mereka kata mereka beriman kepada Al-Quran, tapi mau berhukum dengan taghut. Tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Nak pakai hukum ciptaan manusia, tapi mengaku beriman dengan Quran. Sebenarnya syaitan nak menyesatkan mereka akan sebagai sesat yang sangat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul. Kalau kau kata kepada puak-puak ni, mari kita balik kepada Quran, balik kepada hadis, ra'aital munafiqina yasuddunaka 'anka sududa. Kamu akan lihat rupanya inilah puak munafik yang akan mengadakan berbagai-bagai halangan dan alasan supaya tidak dijalankan hukuman Islam di atas muka bumi. Ini kita kena kenal. Nampak? Penyesat-penyesat umat. Ini kita kena beri jaga kepada kaum anak beranak adik kakak kita, supaya kita selamatkan mereka. Walaupun kita tidak dapat lagi memiliki sebuah negeri Islam, tetapi sekurang-kurang kita jaga dulu keluarga Islam kita. Kita kembangkan lagi akan pengetahuan kita tentang penyesat-penyesat ini kepada saudara-saudara mara kita, supaya mereka juga terselamat daripada menyokong, memberi pertolongan kepada ahli maksiat yang melayakkan dapat azab Allah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Sedikit masih lagi, maka kita kena ingat apa yang kita dengar dalam ceramah, dalam kuliah, bukan untuk mesedapkan hawa telinga, tetapi sebagai buka minda kita yang tertutup, supaya kita sentiasa ingat kita ini duduk dalam mara bahaya yang sangat. Kita jangan lupa, jangan lemah daripada perjuangan yang Allah Ta'ala balas ganjarannya di sisi Allah nanti dengan balasan yang tidak terkira-kira. Inilah orang yang untung, yang meneganya untung. Ini menega perniagaan yang melepaskan kita daripada api neraka. Jangan kendor kita daripada perjuangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah mahu aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rasuli. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuanglah, bukan beriman saja, berjuanglah, makna bersungguh-sungguhlah menolong agama Allah. Bersungguh-sungguh menolong agama Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa-jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kamu kalau mu nak reti. Itulah yang terbaik bagi kita meneruskan perjuangan. Jadi saya ambil kesempatan nak memberitahu skim perniagaan yang garanti untung. Boleh? 3 minit. Satu lajak mari nak khabar. Kita duduk masuk ni perniagaan yang kata untung-untung rugi, untung-untung rugi. Ni nak khabar. Nego sikit, boleh nego sikit 3 minit. Boleh dah selajak jeput dah, nak kata tak boleh malu mata kau. Lah lagi dah. Kita khabar. Nampak? Jangan kita tak masuk. Orang masuk belaka dah ramai dah masuk saudara-saudara kita. Apa perniagaan? Skim yang pasti untung. Alladzina yatluna kitab Allah, kata Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah dan memerhatikan akan maknanya. Wa aqamus salah, jaga semayang, jangan tinggal solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menderma, membelanja harta kita yang Tuhan beri kepada kita dalam keadaan terang, dalam keadaan sembunyi,
Ini skim cepat kaya yang kita mesti masuk, yang garanti hutang tidak akan rugi. Wa yarjuna tijaratan dan tabur. Inilah mereka ini mengharapkan satu perniagaan. Tijarah Tuhan kata lan tabur, yang tidak akan rugi selama-lamanya. Marilah kita pakat masuk skim ini menjadi pejuang-pejuang Islam dulu, kini dan selamanya. Saya habiskan ucapan saya, masa pun telah lebih. Insya-Allah bertemu sekali lagi di lain kali kalau panjang umur. Yang baik itu semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu daripada hadari dan barisan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.